Hai kawan-kawan, nama saya Mak Jia Cheng, matriks nombor 2706119, Ketua Kumpulan 16. Dalam video ini, kami akan membincangkan tentang assignment yang bertema kemasyarakatan dan bertajuk pemandu mabuk. Seterusnya, diminta kawan-kawan saya daripada grup 16 memperkenalkan diri sendiri. Nama saya Gunalechmi Anak Perempuan R. Balakrishnan dengan nombor matrik 282020. Nama saya Sarah binti Said. Nombor matrik saya 281344. Assalamualaikum. Saya Saifullah bin Mashkuri. Nombor matrik 269574. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Farisha Hanim binti Norizan, matrik nombor 275756, dan hari ini saya akan mengupas tentang isu kita pada hari ini, iaitu isu pemandu mabuk. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Haris Aiman bin Kamarul Hazimin. Nama matrik saya adalah 278746. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Afwan Arif bin Mawardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Saiful Nizar bin Mahtar, nombor matrik 271891. Marilah kita mulakan perbincangan pada hari ini. Apakah pendapat kalian tentang pemandu mabuk? Adakah anda tahu 23.3% pemandu kemalangan maut adalah positif alkohol? Hal ini telah dibuktikan melalui kajian pada tahun 2012 oleh Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia. Malaysia mempunyai kadar kematian ketiga yang tertinggi untuk kemalangan jalan raya di Asia dan ASEAN, di belakang Thailand dan Vietnam. Seseorang itu hanya akan ditahan oleh pihak berkuasa jika diperiksa mempunyai alkohol dalam badan dalam jumlah tertentu. Selain itu, pemeriksaan alkohol dalam badan dilakukan dengan 3 cara dan jumlah ini dinyatakan di bawah Seksyen 45G dalam Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pertama, 35 mikrogram alkohol dalam 100 ml nafas. Yang kedua, 80 mg alkohol dalam 100 ml darah. Dan yang ketiga, 107 mg alkohol dalam 100 ml air kencing. Yang paling mudah difahami adalah kandungan alkohol dalam darah, iaitu BAC, di mana alkohol 100 ml darah perlu mencapai 80 mg atau 0.8%. Jadi, adakah isu pemandu mabuk mempunyai cabaran-cabaran kepada pihak lain? Mari kita bincangkan. Pada pendapat saya, isu pemandu mabuk merupakan cabaran-cabaran kepada banyak pihak, sebagai contohnya pihak diri sendiri, pihak keluarga, agama dan juga masyarakat. Apakah pendapat kalian? Pendapat saya, cabaran pertama yang dihadapi oleh seseorang individu ialah kesedaran diri. Kesedaran diri amat penting bagi seseorang individu untuk membezakan perkara yang baik atau betul, perkara yang buruk atau salah. Minuman beralkohol banyak mendatangkan keburukan berbanding kebaikan, dan amat penting bagi seseorang individu untuk menyedari perkara itu. Apabila seseorang individu mula mengambil minuman beralkohol, kewarasan akan fikiran individu akan mula hilang sedikit demi sedikit. Ini akan menyebabkan individu bertindak di luar kawalan. Tindakan luar kawalan menjadi lebih buruk apabila individu tersebut memandu di jalan raya. Individu mungkin melihat dan merasakan dia memandu dalam keadaan baik, tetapi berbeza bagi pemandu-pemandu lain. Pemandu-pemandu lain mungkin melihat dan merasakan dan merasa terganggu dengan cara pemanduan individu mabuk yang berbahaya dan mendatangkan kecelakaan kepada orang lain. Cabaran kedua yang dihadapi bagi seseorang individu ialah alkohol banyak mendatangkan keburukan kepada kesihatan. Individu harus sedar bahawa kesihatan tidak boleh dibeli di mana-mana. Individu yang mengambil minuman beralkohol akan menyebabkan diri mereka sendiri lambat bertindak balas terhadap ancaman dan
bahaya di sekeliling mereka. Sama juga apabila individu mabuk memandu di jalan raya. Individu mabuk akan lambat bertindak balas terhadap ancaman yang berada di jalan raya. Individu mabuk yang memandu secara berbahaya seperti memandu lawan arus atau memandu melebihi had laju akan mendatangkan mudarat kepada diri sendiri, bahkan mudarat kepada individu-individu lain seperti kemalangan jalan raya. Itu sahaja cabaran individu. Apakah pandangan kalian mengenai cabaran terhadap keluarga? Ya, saya sokong apa yang ditarakan oleh Sarah. Jadi, saya juga ingin menambah bahawa masalah pemandu yang memandu dalam keadaan mabuk juga memberi impak besar dalam keluarga. Sebagai contoh, terdapat anak-anak yang menderita kerana kehilangan ibu atau bapa atau kedua-duanya sekali. Malah, ada yang menjalani hidup sebatang kara ekoran kemalangan yang menimpa keluarga mereka, dan mereka hilang arah dan hilang sumber pendapatan untuk meneruskan kehidupan yang lebih baik, terutamanya anak-anak kecil yang masih belajar. Pelajaran mereka mungkin terganggu kerana masalah kemiskinan yang dihadapi setelah kehilangan ayah dan ibu. Di samping itu juga, bukan setakat keluarga mangsa yang menerima impak tersebut, malah keluarga pemandu mabuk itu sendiri pun akan mendapat masalah, akan dapat malu sekiranya anak mereka memandu dalam keadaan mabuk dan melanggar orang awam. Ini kerana masyarakat sekeliling akan berkata buruk tentang mereka sekeluarga, manakala pemandu itu akan dipenjara dan menyebabkan rekod yang buruk yang berkemungkinan akan dibuang kerja, dan sumber pencariannya juga kemungkinan akan hilang. Itu saja daripada saya. Saya bersetuju dengan Saiful. Ini akan membawa impak yang sangat besar bukan sahaja kepada keluarga pemandu mahupun keluarga mangsa. Seterusnya, apakah cabaran kepada agama? Umum mengetahui bahawa isu pemandu mabuk ini banyak meninggalkan impak negatif daripada pelbagai aspek. Antara salah satu cabaran yang boleh didapati dalam isu ini adalah dari segi agama. Agama Islam amat menekankan tentang minuman keras ini kerana ia merupakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, saya percaya bahawa setiap agama dalam dunia ini melarang para pengikutnya untuk melakukan kejahatan kepada orang lain maupun diri sendiri, dan juga setiap agama mempunyai pengajaran untuk mengajar para pengikutnya untuk melakukan kebaikan. Apa yang kita boleh dapati dalam isu ini adalah ia boleh menyebabkan agama ataupun imej yang dianuti oleh si pelaku tersebut akan tercalar. Hal ini kerana apabila ia melibatkan berita tentang isu pemandu mabuk ini, pastinya orang awam ingin mengetahui serba sedikit tentang latar belakang si bersalah tersebut, terutamanya dari segi agama dan juga bangsa. Justeru, imej maupun agama yang dianuti oleh pemandu mabuk tersebut akan tercemar kerana perbuatannya itu. Bukan itu sahaja, malah isu pemandu mabuk ini juga akan meninggalkan cabaran yang besar terhadap masyarakat. Adakah kalian setuju dengan pernyataan saya? Terima kasih Farisha. Saya bersetuju dengan Farisha bahawa pemandu mabuk ini sememangnya memberi impak negatif terhadap masyarakat. Yang pertama, ia membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lain. Hanya sikap penting diri sendiri dan kehilangan seorang pemabuk, nyawa orang lain pula melayang begitu saja. Lebih menyedihkan apabila keluarga mangsa antara pihak yang teruk terkesan dengan berita kematian akibat kemalangan tidak bahu ini. Keluarga mangsa juga kehilangan sumber pendapatan dan juga pemimpin keluarga sekiranya mangsa kemalangan tersebut adalah seorang ayah.
anak-anak menjadi yatim dan ada juga kes kemalangan yang menyebabkan sekeluarga maut akibat pemandu mabuk. Seterusnya, poin saya yang kedua adalah melambatkan pergerakan kenderaan dan mengakibatkan jalan raya menjadi sesak. Apabila seorang itu dalam keadaan mabuk, mereka kehilangan fokus dan tidak mampu mengendali kenderaan mereka dengan baik dan ia menyebabkan jalan raya menjadi sesak. Yang lebih menyedihkan apabila jalan raya menjadi sesak, ambulans atau pihak kecemasan yang ingin segera ke destinasi kecemasan turut terkesan. Sekian daripada saya. Seterusnya saya akan memberi peluang kepada saudara Wan untuk menyambung perbincangan dengan solusi kepada isu-isu pemandu mabuk ini. Sekian daripada saya. Okay, terima kasih kepada saudara Haris. Okay, pada pendapat saya sendiri, penyelesaian yang mungkin dapat dilakukan untuk mengelakkan pemandu mabuk ini lebih berleluasa adalah berdasarkan 4 faktor yang saya sedia. Yang pertama adalah intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Okay, untuk intelek punya faktor, penyelesaian yang dapat dilakukan adalah untuk dalam interaksi yang berkesan. Contohnya kalau kita berkempen untuk sedarkan apa yang akan berlaku kepada masyarakat jikalau pemain mabuk itu tidak dibendung daripada sekarang ni. Okay. Untuk faktor yang kedua pula ialah faktor rohani. Okay, itu kita dapat membina macam personality yang positif dan juga berpegang teguh kepada agama. Okay, jika pegangan kepada agama kita teguh, kukuh, mungkin kita akan sedar apa yang kita lakukan kepada orang itu, pada orang sekeliling kita lah, untuk jika kita buat perkara yang akan mudaratkan orang lain tu dan juga diri kita sendiri. Okay, so untuk yang ketiga adalah faktor emosi. Kita mesti faham perasaan orang lain. Okay, dengan apa yang kita akan lakukan ni, contohlah pemandu mabuk ini mungkin akan memberi efek pada keluarga mereka ataupun kepada orang yang kita kenal lah. Okay, banyak kes yang berlaku melibatkan pemandu mabuk ni menyebabkan kematian kepada orang lain. Okay, jika kita berada kat tempat orang tu, mungkin kita akan faham apa yang mereka rasa. So, untuk yang terakhir sekali, dari segi jasmani pula. Okay, so kita mesti sihat tubuh badan dan juga cergas. Kita kena amalkan hidup sihat dan kualiti dengan cara menghindarkan diri daripada mengambil sesuatu yang boleh merosakkan diri kita sendiri dari segi fizikal dan juga mental. Okay, contohnya adalah arak. Okay, dan ini terbukti secara saintifik, pengambilan arak ini dapat memberi kesan kepada tubuh badan kita, tak kira hak umur pun. Okay, so itu saja pendapat saya untuk solusi untuk penyelesaian yang mungkin akan menyedarkan pemandu mabuk itu. Okay. Pada masa kini, kita sering mendengar berita melalui kaca TV dan surat khabar tentang kemalangan yang disebabkan oleh pemandu mabuk. Namun begitu, masalah ini tetap juga berlaku walaupun beberapa solusi telah dijalankan oleh kerajaan. Namun begitu, saya percaya masih terdapat beberapa solusi yang dapat mengurangi berlakunya masalah ini. Oleh itu, saya akan menerangkan satu solusi yang boleh mengurangi kadar kemalangan yang disebabkan oleh pemandu mabuk. Antaranya ialah kerajaan perlu menghadkan penjualan arak di kedai-kedai. Hal ini bagi menghalang masyarakat mendapatkan arak pada waktu malam. Sebagai contoh, hadkan penjualan arak dari jam 7 pagi hingga 5 petang sahaja. Antara negara yang kita boleh jadikan sebagai contoh ialah New Zealand. Pada masa kini, mereka sedang menghadkan penjualan arak dari jam 7 pagi hingga 11 malam sahaja. Hal ini terbukti melalui data yang telah direkodkan. Data tersebut menunjukkan berlakunya penurunan kadar kemalangan. Selain itu, terdapat juga beberapa negara yang menjalankan mekanisme yang sama, iaitu California dan Belanda. Perkara ini haruslah dijalankan seiring dengan usaha yang telah dilakukan sebelum ini, seperti meningkatkan hukuman, mengetatkan penguatkuasaan dan menambah baik sistem pendidikan. Sekian, terima kasih. Pemandu mabuk telah banyak membawa keburukan dan cabaran kepada semua pihak. Minuman keras adalah tidak halal kepada penganut agama Islam dan juga tidak boleh diminum sehingga mabuk kepada penganut agama lain. Selepas minum minuman keras, tidak boleh memandu.
Pemandu akan dipenjara 20 tahun dan didenda RM150,000 sebagai hukuman. Selain itu, minuman keras juga tidak sihat kepada badan kita. Oleh itu, janganlah minum minuman keras dan menjadi pemandu yang bertanggungjawab. Sekian sahaja perbincangan pada hari ini. Terima kasih kepada ahli kumpulan 16.